Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, hari ini kita masuk kelas ekonomi tingkatan 4. Okay, so apa yang kita belajar pada hari pada hari Isnin, okay, kita sudah belajar berkaitan dengan fungsi wang dan fungsi bank pusat. Okay, so kita sebab hari itu cikgu rasa tidak ramai yang join. Okay, so cikgu yang penting je lah yang pasal fungsi yang kita sudah belajar. Okay, fungsi, kamu perlu tahu fungsi wang. Apa maksud wang dan apa fungsi dia. Okay, itu adalah dalam soalan latihan yang cikgu berikan. Okay, dalam bab ini, okay, kamu perlu banyak membaca, fahamkan dan apa yang penting. So, apa yang cikgu boleh tolong kamu, cikgu hanya mahu bagi kamu Hai Arash. Wow, ada si Arash hari ini. Okay. Alright, so jadi dalam bab 3, okay, yang kita belajar minggu hari berapa tu? Hari Isnin, okay. Fungsi wang dan fungsi bank pusat. So apa yang penting cikgu akan dalam bab 3 ni cikgu akan bagi banyak latihan. Okay, supaya kamu dapat baca apa yang perlu sahaja dalam buku teks bab 3. Okay, so cikgu akan bagi kamu banyak banyak latihan. Okay, fungsi wang. Okay, yang penting kamu perlu tahu apa itu wang. Okay, wang merupakan komoditi atau benda yang diterima umum oleh masyarakat sebagai alat perantaraan pertukaran. Okay. Okay, lepas tu apa dia punya fungsi. Okay, wang ni dia ada 4 fungsi utama dalam ekonomi. Yang pertama, alat perantaraan pertukaran. Okay, yang ini kamu boleh bacalah. Okay, yang penting kamu kena ingat dia punya yang ini. Okay, alat perantaraan pertukaran. Itu fungsi dia. Wang sebagai alat perantaraan pertukaran. Okay, maksudnya kalau kamu mau membeli barang, alat pertukaran, perantaraan adalah wang. Okay, so itu adalah fungsi wang sebagai alat perantaraan pertukaran. Yang kedua, wang sebagai alat ukuran nilai. Okay, so ini adalah contoh dia lah. Okay, harga sebuah buku RM20. Okay, kalau kamu beli pen sebatang RM5. Okay, bermaksud nilai sebuah buku bersamaan dengan nilai 4 batang pen, iaitu RM20. Itu maksudnya alat ukuran nilai. Okay. Yang ketiga, fungsi wang adalah alat penyimpan nilai, menabung. Okay. Saving. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Itu dia punya nilai. Okay. Alat penyimpan nilai. Okay. Yang keempat, fungsi wang juga sebagai alat bayaran tertunda macam beli kereta. Okay, kamu biasa kalau kalau kereta kamu tidak boleh bayar cash. Okay, maksudnya kalau kereta yang baru lah. Okay, yang harga 100,000. Okay, so kamu akan bayar secara ansuran. Okay, contohnya kalau ada parents kamu yang beli kereta baru, okay, so parents kamu akan bayar secara ansuran every month, setiap bulan. Okay, so itu maksudnya alat bayaran tertunda. Okay, so kamu kena ingat keempat-empat fungsi utama untuk wang. Okay. Okay, kita tengok pula fungsi bank pusat. Okay, fungsi bank pusat ada 5.
Okey, apa itu bank pusat? Okey, bank pusat ini dia adalah Bank Negara Malaysia. Okey, BNM. Okey, BNM ini adalah bank pusat untuk negara kita. Dia sahaja yang bank pusat ni atau BNM ni sahaja yang boleh mencetak atau menerbitkan wang ringgit Malaysia. Okey. So bank pusat ni atau BNM dia ada 5 peranan utama dalam negara. Okey. Yang pertama, fungsi yang pertama, bank pusat ni dia mengeluarkan mata wang. Macam cikgu bagi tahu tadi. Dia dibenarkan untuk mencetak atau menerbitkan wang Malaysia. Tidak boleh pihak lain yang yang boleh mencetak. Umpama macam kita print, kita print di mesin printer kan, duit RM50, duit 100. Yang itu tidak sah. Perlu juga bank pusat yang mencetak dan menerbitkan wang Malaysia baru nilai itu ada. Yang kedua, mengawal kestabilan nilai mata wang. Yang ini kamu ada, dia ada terbahagi kepada 2. Cara untuk mengawal kestabilan nilai mata wang dalam negara. Yang pertama, kuasa beli. Yang kedua, mata wang asing. Dua tu dia boleh mengawal kestabilan nilai mata wang. Yang ketiga, jurubank kepada kerajaan. Bank Negara Malaysia ni atau bank pusat ni dia sebagai jurubank kepada kerajaan. Sebab dia sahaja yang boleh mentadbir akaun negara. Yang keempat, Bank Negara Malaysia atau bank pusat ni dia juga sebagai jurubank kepada bank perdagangan. Apa itu bank perdagangan? Lepas ni kita akan bincangkan. Yang kelima, mengawal kestabilan ekonomi. Bank Negara Malaysia ni juga dia juga berperanan sebagai mengawal kestabilan ekonomi. So kelima ni kamu perlu ingat dan faham. So apa yang cikgu sudah bagi tahu ni, ini adalah yang paling penting untuk kamu. Untuk subtopik yang kita sudah belajar sebelum ini. Right. So sekarang hari ini kita akan masuk 3.1 subtopik 3.1.3 iaitu fungsi bank perdagangan. Dia sebenarnya adalah macam cikgu beritahu tadi, peranan yang keempat tadi. Peranan yang keempat, peranan bank pusat yang keempat adalah sebagai jurubank kepada bank perdagangan. So sekarang kita mau tahu apa pula bank perdagangan kan? Bank perdagangan dia adalah institusi kewangan milik swasta yang bermotifkan keuntungan. Apa itu bank perdagangan? Maybank, CIMB Bank, Public Bank, Hong Leong Bank. Itu adalah bank perdagangan yang bermotifkan keuntungan. Di sini terdapat 27 bank perdagangan di Malaysia. Affin Bank, Alliance Bank, M-Bank, CIMB, Hong Leong, Maybank, RHB Bank. So ini adalah bank perdagangan. Bank pusat hanya satu, iaitu Bank Negara Malaysia. So dia juga sebagai juru bank kepada bank perdagangan ni. Fungsi bank perdagangan ni yang pertama adalah menerima deposit. Dia menerima deposit. Kejap.
Okey. Okey, fungsi bank perdagangan dia menerima deposit atau menerima simpanan. Okey, iaitu bank perdagangan dia akan menerima deposit daripada pelbagai lapisan masyarakat seperti pekerja, pelajar, peniaga. Okey. Kenapa ada deposit? Okey, menerima deposit. Okey, deposit ni maksudnya apabila kamu membuka sesuatu akaun bank dalam bank perdagangan, okey, contohnya sesiapa yang ada beasiswa, okey, macam sekolah menengah kan, ada yang dapat beasiswa, okey, kamu perlu ada bank. Okey. So kamu perlu membuka akaun bank. Jadi kamu akan masukkan deposit. Okey, masukkan deposit maksudnya kamu masukkan duit dalam bank tersebut semasa kamu membuka. Okey, selalunya bank akan menetapkan nilai deposit. Okey, sebagai contoh. Okey, sebagai contoh sebagai contoh Maybank. Okey. So apabila kamu mahu membuka akaun, okey, kamu akan ditanya perlu apa tujuan mahu membuka akaun. Okey, so kamu akan cakap, okey, saya pelajar sekolah menengah, saya ada beasiswa. Okey, kamu bagikan kertas offer letter untuk beasiswa. Okey. So itu adalah sebagai tujuan kamu untuk membuka akaun. So Maybank dia akan menetapkan, kalau kamu mau buka akaun, kamu perlu masukkan dahulu duit sebanyak, sebagai contoh sebanyak RM100. So itu adalah deposit, tapi 100 tu kamu boleh keluarkan juga. Okey, itu adalah deposit maksud dia. Kalau untuk pekerja, sebab tujuan dia untuk gaji lah, bila untuk dapat gaji. Okey. Peniaga pun samalah begitu. Okey, so untuk menerima deposit dia ada terbagi pada dua lah, akaun simpanan. Yang itu yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, itu adalah akaun simpanan. Okey, simpanan kamu. Okey, simpanan duit. Okey. Lepas tu akaun simpanan tetap. Okey. Dan akaun semasa. Okey, yang ini kamu boleh bacalah. Okey. Okey, akaun simpanan tetap ni, akaun ni dia pelanggan boleh menyimpan sejumlah wang tertentu dan akan dapat kadar faedah yang lebih tinggi. Kalau akaun simpanan tetap. Tapi selalunya kita yang inilah, akaun simpanan. Okey. So akaun semasa. Okey, akaun semasa ni dia memberi kemudahan overdraft atau kemudahan cek. Okey. Okey, peranan atau fungsi yang kedua, fungsi bank perdagangan adalah memberi pinjaman kepada pelanggan. Okey, kepada peminjam. Okey, memberi pinjaman. Bank perdagangan dia menyediakan perkhidmatan pembiayaan kewangan dengan memberikan pinjaman. Okey, terdapat 5 kaedah utama bank perdagangan dalam menyediakan kemudahan pinjaman. Okey, yang ini kamu boleh tengok dalam buku teks lah. Okey, so ada pinjaman, ada 5 kaedah utama. Okey, sebab tadi kamu ingatkan, maksud kenapa ada bank perdagangan, dia mahu keuntungan. So bila dia memberi pinjaman, mesti ada bayar kadar, mesti ada dikenakan kadar faedah. Okey. So ada pinjaman, ada overdraft. Okey, ini ada kaedah pinjaman. Okey, ada overdraft, pinjaman peribadi, okey, personal loan, pinjaman bercagar, okey, biasanya cagar rumah, tanah, okey. Kalau tidak terbayar, okey, kemungkinan rumah kamu akan dilelong sebab kamu menggunakan cagar rumah.
sebagai contoh. So kamu jangan heran kalau ada rumah yang macam dilelong, okay? Lepas tu pinjaman kenderaan. Yang ini yang biasalah kita parents kamu, mungkin parents kamu ada beli kereta baru. Okay, so itu adalah pinjaman kenderaan. Sebenarnya dia ada loan dengan bank perdagangan. Yang dia bayar, yang parents kamu bayar setiap bulan. Okay, itu adalah hire purchase atau kemudahan sewa beli. Okay, selalunya kereta, okay, pinjaman sebagai contoh 10 tahun. 10 tahun, so setiap bulan dalam 10 tahun tu kamu perlu bayar 700. Okay, so kamu perlu bayar setiap bulan. Okay, ini adalah kenderaan. So selepas 10 tahun, baru itu adalah apa tu? Baru habis kamu punya pinjaman. Ini pun paling popular lah. Okay, pinjaman kredit, kad kredit. Okay. Lepas tu mendiskaunkan bil pertukaran. Okay. So dia ada 6. Okay. 6 kaedah memberi pinjaman daripada bank perdagangan. Okay. Fungsi yang ketiga tadi, yang pertama fungsi bank perdagangan yang pertama menerima simpanan atau deposit. Okay. Yang kedua memberi pinjaman. Fungsi bank perdagangan ni dia memberi pinjaman. Okay. Yang ketiga menerima dan membuat bayaran. Okay. Bank perdagangan akan membantu pelanggannya membuat dan menerima bayaran melalui sistem cek, okay, atau arahan kepada bank. Okay, yang pertama melalui sistem cek. Ini adalah cek lah. Okay. Ataupun melalui arahan kepada bank. Okay, yang ini kamu boleh baca lah. Okay, macam mana arahan kepada bank ni maksudnya okay, sebagai contoh kamu ada yang ini, kamu ada Astro, okay, kamu mahu potong terus, okay, setiap bulan. So setiap bulan kamu akan bayar kepada Astro menggunakan bank, okay, potongan dalam bank. Itu maksudnya debit langsung, arahan kepada bank. Okay, yang selepas itu pindahan kredit. Okay, nanti cikgu akan bagi kamu nota supaya lebih lebih padat lah. Okay, mana yang kamu mungkin perlu belajar. Okay, pindahan kredit. Okay, pindahan kredit. Boleh juga, bank juga boleh pindahan kredit. Okay, sesebuah syarikat yang mempunyai pekerja yang ramai akan menghadapi masalah untuk membuat bayaran gaji secara tunai. So, pihak pengurusan syarikat dia boleh menggunakan kemudahan pindahan kredit, iaitu membuat bayaran terus ke akaun penerima. Okay. Ini biasalah. Okay. Kalau dalam sesuatu perniagaan kan mesti ada pekerja kan. So pekerja satu perniagaan tu dia akan membayar pekerja menggunakan bank. Dia tidak akan bayar secara tunai. Okay, dia akan bayar secara dalam bank. Okay. Itu fungsi-fungsi dia jugalah. Perintah sedia ada, okay. Lepas tu draft bank. Okay, draft bank ni dia merupakan cek yang dikeluarkan oleh bank apabila diminta oleh pelanggannya untuk membayar. Okay.
Okey, yang terakhir adalah perkhidmatan lain. Okay, so fungsi bank perdagangan ni kamu boleh tengok buku teks Okay, siapa yang ada buku teks kamu boleh tengok buku teks. Okay, yang pertama fungsi bank perdagangan tadi adalah menerima simpanan. Okay, bank perdagangan dia berperanan untuk menerima simpanan atau deposit. Okay, yang kedua memberi pinjaman. Okay, yang macam cikgu cakap tadi lah. Okay, kad kredit. Okay, personal loan, pinjaman bercagar, pinjaman kenderaan, hire purchase. Okay. Lepas tu yang ketiga menerima dan membuat bayaran daripada cek boleh, kad kredit. Okay. Guna ATM. Kad ATM pun adalah menerima dan membuat bayaran. Okay, yang itu nanti cikgu akan bagi nota juga dengan kamu supaya kamu senang untuk okay, nota yang lebih padat lah. Okay. Okay, so yang terakhir, okay, so dia ada 4. Ada 4 fungsi bank perdagangan. Okay, yang terakhir adalah perkhidmatan lain. Apa maksud perkhidmatan lain? Okay, ini yang kira yang barulah, perbankan internet. Okay, so kalau CIMB, okay, dalam bank CIMB, siapa tahu apa perbankan internet dia? Kalau CIMB Bank. Okay, CIMB Bank dia adalah CIMB Click. Itu adalah perbankan internet. Okay, Maybank. Okay, kalau Maybank, okay, kalau online banking dia adalah Maybank to you. Dia begitulah. Okay, kalau kamu tengok dalam buku teks, okay, atau kamu boleh tengok juga dalam skrin, ini adalah website. Ini adalah website perbankan internet. Okay, ada Maybank to you, ada CIMB Click, okay, dan banyak lagi sebenarnya. Okay, semua bank sekarang ada online banking untuk memudahkan. Lebih-lebih sekarang musim apa ni orang cakap COVID-19 kan, masih lagi apa ni tidak membenarkan kita terlampau pergi ATM, keluarkan duit tunai. So perbankan internet ni sangat senanglah kalau kita mahu membeli online, okay, ataupun gaji masuk di bank. Okay, so senang. Kalau kamu mau beli apa-apa pun senang, beli di Shopee. Sekarang 77 kan. Beli di Shopee, so kamu senang membeli secara online. Okay. Okey, perkhidmatan lain selain daripada perbankan internet, bank perdagangan juga menyediakan perkhidmatan yang di sini ni. Pelaburan emas ada juga, okey. Ada juga perkhidmatan dalam bank perdagangan, pelaburan emas, urus niaga saham, okey. Unit amanah, penulisan wasiat, perkhidmatan insurans, okay, urusan bayaran ekspor dan import. Okay, so ini adalah perkhidmatan yang ada juga dalam bank perdagangan. Tapi yang paling popular yang inilah, okay, yang cikgu rasa parents kamu pun semua ada, perbankan internet. Dan kemungkinan pun kamu ada. Okay. Kalau yang belum ada, kalau kamu lepas habis SPM, kamu kerja, kamu belajar, mesti kamu akan ada bank sendiri dan kamu akan ada perbankan internet. Okay. Dia sangat-sangat baguslah, okay. Sebagai fungsi peranan bank perdagangan, dia memberi perkhidmatan, okay. Okay. Okay, so selesai kita tahu apa itu fungsi-fungsi bank perdagangan. Okay, ada 4. Okay, kamu perlu ingat Okay, wang. Okay, fungsi wang ada 4.
Okey. Fungsi wang ada 4, fungsi bank pusat atau BNM ada 5. Okey. Fungsi bank perdagangan ada 4. Okey. So kamu perlu ingat tu. Okey. Fungsi ni memang sangat, kalau modul 3 sangat-sangat popular lah. Kalau markah dia lebih besar, so maksudnya kamu perlu explain. Okay. Okay. Ada lagi yang masuk. Okay. So sekarang kita masuk. Okay, selepas kita sudah tahu apa itu fungsi wang. Okay. Fungsi wang ada 4, apa itu fungsi bank pusat atau bank negara Malaysia ada 5. Okay. Yang ketiga, kamu perlu tahu apa itu fungsi bank perdagangan. Okay, fungsi bank perdagangan pun ada 4. Okay, so lepas ni cikgu akan bagi kamu nota. Okay, nota yang lebih padat. So kamu boleh tengoklah dan baca dan fahami. Okay, bab 3 ni dia membaca, banyak membaca. Dia berbeza dengan bab 2. Bab 2 kamu lebih banyak mengira dan melukis graf. Okay, so sekarang kita masuk kepada konsep skim perbankan Islam. Okay, so bank perdagangan ni bank ni dia ada 2 lah. Bank perdagangan dan konsep skim perbankan Islam pun ada. Okay, kita tengok apa itu konsep SPI atau skim perbankan Islam. Okay, perbankan Islam ini merupakan sistem kewangan Islam yang prinsip dan amalannya berlandaskan hukum Islam. Okay. Perbankan Islam ni dia berbeza dengan perbankan konvensional kerana segala urusannya menghindari unsur-unsur seperti riba, maisir dan gharar. Okay, ni nanti cikgu akan bincangkan. Okay, kelas selepas. Bila lagi kita ada kelas? Esok. Okay. Prinsip asas perbankan Islam ialah perkongsian untung dan risiko adalah pihak yang berurus niaga. Okay, apa itu prinsip perbankan Islam? Okay, prinsip perbankan Islam dia ada 4. 3 ke 4? Okay, ada 3. Okay. Wadiah iaitu pemegang amanah. Mudarabah iaitu perkongsian keuntungan dan bai bitaman ajil iaitu jualan secara ansuran. Okay, kamu kena ingatlah ni. Okay, walaupun susah sikit lah kan kamu mau ingat. Okay, kamu perlu ingat yang ini. Dalam buku teks kamu pun cantik sudah dia bagi begini. Okay, ini adalah prinsip. Ada 3 prinsip. Okay, kalau dalam soalan apakah berikan 3 prinsip perbankan Islam. So kamu perlu masukkan yang inilah ketiga-tiga ni. Okay, kalau dia mahu jelaskan, kamu perlu tahulah. Okay, wadiah ni adalah pemegang amanah. Dia bertindak sebagai wakil untuk menjaga harta pelanggan. Okey, ini bererti, ini bermaksud bank merupakan pemegang amanah untuk harta pelanggan. Okey. Ini maksud dia lah. Okey, wadiah ni. Lepas tu bank tidak akan membayar sebarang pulangan. Tetapi pelanggan mungkin akan menerima hadiah atau hibah daripada bank. Okey, itu adalah maksud wadiah atau pemegang amanah. So konsep untuk perbankan Islam, okey, dia sebagai pemegang amanah. Prinsip dia sebagai pemegang amanah. Yang kedua, prinsip yang kedua perkongsian untung.
Okey, satu bentuk perkongsian dengan bank, dia akan bertindak sebagai usahawan dan melabur wang pelanggan dalam bidang pelaburan yang menguntungkan. Okey. Okey, kalau kamu tengok perbankan Islam ni, keuntungan dia akan dibahagikan antara bank dengan pelanggan. Okey, mengikut nisbah tertentulah, ikut perjanjian. Okey. Sebarang kerugian pelaburan yang bukan disebabkan oleh kecuaian bank akan ditanggung oleh pelanggan. Okey, itu adalah maksud perkongsian untung dalam perbankan Islam. Okey. Okey, yang ketiga ni buy bitaman ajil atau jualan secara ansuran. Okey, maksud dia di sini bank menjual barang kepada pelanggan dengan pembayaran tertangguh pada harga tertentu, termasuk margin keuntungan yang telah dipersetujui. So maksudnya ada agreement lah, okey, berkaitan dengan keuntungan yang telah dipersetujui. Okey, pelanggan akan membayar harga barang secara ansuran berdasarkan syarat yang telah ditetapkan. Okey, ini adalah tiga prinsip perbankan Islam. Okey, perkhidmatan bank yang berkaitan kalau untuk wadiah ni adalah akaun semasa dan akaun simpanan. Okey. Kalau untuk perkongsian keuntungan adalah perkhidmatan berkaitan dengan akaun pelaburan am dan pelaburan khas. Okey, dengan prinsip yang ketiga lebih kepada pembiayaan perumahan, instrumen deposit, boleh niaga, pembiayaan kad kredit dan pembiayaan umrah. Okey. So yang ini kamu kena ingatlah apa prinsip dia dan apa maksud ketiga-tiga prinsip ini dan apa perkhidmatan yang diberikan. Okey. Apa perkhidmatan yang di-offer. Okey. Okey. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Okey. Sekejap. Cikgu mau stop sharing. Okey, so apa yang penting untuk kamu belajar bab 3 yang kita sudah belajar. First sekali kamu perlu tahu apa fungsi wang. Okey, fungsi wang dia ada 4. Okey, fungsi wang dia berperanan sebagai alat perantaraan pertukaran. Okey, dia sebagai alat perantaraan pertukaran. Sebagai contoh, kamu membeli sebuah komputer riba dan membayarkannya dengan wang. Wang tu sebagai perantaraan. Okey, yang pertama itu adalah fungsi wang. Yang kedua sebagai alat ukuran nilai. Okey, sebagai contoh macam cikgu bagi tahu tadi. Okey, alat ukuran nilai ni maksudnya okey, tadi cikgu bagi contoh apa tadi ya? Buku, sebuah buku bernilai RM20. Okey. Kamu membeli pen, sebatang pen RM5. So maksudnya sebuah buku yang bernilai RM20 bersamaan dengan pen yang berharga RM5, kamu boleh beli sebanyak 4 batang pen. Itu maksudnya alat ukuran nilai. Okey. Yang ketiga, alat simpanan nilai. Maksudnya kamu menabung. Okey. Itu sebagai untuk simpanan masa depan. Itu adalah maksud fungsi alat simpanan nilai. Okey, yang keempat, wang juga sebagai alat bayaran tertunda. Maksudnya kamu beli kereta, okey, kamu akan bayar secara ansuran. Okey, setiap bulan kamu akan bayar. Itu adalah ansuran. Okey, jarang kalau kamu beli kereta baru yang bernilai puluh-puluh ribu, ratus ribu, kamu akan beli cash. Kamu memang akan beli secara ansuran atau tertunda.
Okay, so ada 4 fungsi wang yang penting. Itu kamu kena ingat ah. Okay, yang kedua fungsi bank pusat. Okay, sebelum kamu mau tahu apa itu fungsi bank pusat, kamu perlu tahu bank pusat ni apa. Okay, bank pusat ni adalah Bank Negara Malaysia, satu-satunya yang mencetak dan mengeluarkan wang ringgit Malaysia. Okay, tidak pihak lain atau sesiapa sahaja atau bank lain tidak boleh. Okay, hanya Bank Negara Malaysia iaitu Bank Pusat Negara. Okay, yang boleh mencetak dan mengeluarkan dan mengesahkan duit negara. Okay, so fungsi untuk bank pusat ni ada 5. Okay, yang pertama fungsi dia, okay, peranan yang utama atau fungsi yang utama adalah mengeluarkan mata wang. Okay, macam cikgu bagi tahu tadi, bank pusat ni dia berperanan untuk mencetak dan mengeluarkan mata wang ringgit Malaysia. Okay, yang kedua, mengawal kestabilan nilai mata wang. Bagaimana kamu mau mengawal nilai mata wang? Ada 2 cara. Yang pertama, kamu perlu kamu perlu apa tu tadi? Kamu perlu kaedah yang pertama, kuasa beli. Kuasa beli wang. Yang pertama. Yang kedua adalah mata wang asing. Itu untuk mengukur kestabilan atau mengawal kestabilan nilai mata wang. Kuasa beli dan nilai dan mata wang asing. Yang ketiga, menjadi juru bank. Menjadi juru bank kepada kerajaan. Bank pusat ni adalah bank negara. Yang keempat, menjadi juru bank kepada bank perdagangan. Yang tu yang kita bincang tadi. Bank perdagangan adalah bank swasta yang lebih kepada keuntungan. Seperti Maybank, CIMB, semua yang bank lah. Selain daripada bank pusat, itu adalah bank perdagangan. Dia ada juga, bank pusat ni adalah berperanan menjadi juru bank di atas kepada bank perdagangan. Yang terakhir, bank pusat berperanan untuk mengawal kestabilan ekonomi. Selepas itu kamu perlu tahu juga apa fungsi bank perdagangan. Fungsi bank perdagangan ada 4. Yang pertama, menerima simpanan atau deposit. Yang kedua, memberi loan atau pinjaman. Yang ketiga, menerima dan membuat bayaran. Dan yang keempat adalah perkhidmatan lain, iaitu online banking. Itu adalah perkhidmatan lain kepada fungsi bank perdagangan. Lepas tu, last tadi kita ada bincang berkaitan dengan 3 konsep perbankan, konsep dan prinsip perbankan Islam. Yang pertama, wadiah, iaitu pemegang amanah. Yang kedua, mudarabah, iaitu perkongsian keuntungan. Dan yang ketiga, bitaman ajil, itu adalah jualan secara ansuran. So cikgu mahu kamu ingat berapa perkara sudah tu. Fungsi wang, fungsi bank pusat, fungsi bank perdagangan dan konsep perbankan Islam, konsep atau prinsip. So ada 4 benda yang kamu perlu lebih fokus lah. Lepas ni cikgu akan bagi kamu nota. So kamu boleh lebih nampak lah nota yang lebih padat.
Okay, dari buku teks. Okay, cikgu akan bagi. Dan cikgu akan juga bagi kamu latihan. Okay. Sesiapa yang belum hantar lagi latihan, please tolong hantar. Okay. Sekejap ah. Okay, sebelum kita mengakhiri kelas hari ini. Okay. Okay, cikgu sudah gambar. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, jangan lupa kamu isi kehadiran dan cikgu akan bagi kamu nota dan apa lagi ya tadi? Nota. Siapa mau ada buku teks digital, cikgu akan post juga. Okay, dengan soalan latihan. Okay, esok kita bincang. Okay, thank you everyone. Thank you, cikgu. Okay, thank you. Wow, si Arash sempat lagi ya. Thank you, cikgu. Thank you, cikgu. Arash ya. Thank you, welcome.